First time pula buat kelai Google Meet. Okay. So kita masuk tajuk ni lah ya. Kecerunan garis lurus. Kecerunan. Okay. Apakah itu kecerunan? Dia macam bukit lah kan. Macam naik bukit kan. So kecerunan dia mana? Ni bahagian cerun. Okay, ni bahagian cerun. Pernah ke kamu naik bukit ke naik gunung ke? Siapa pernah naik bukit ke naik gunung ke? Ada? Pernah tak? Respon. Macam mana tengok mesej korang? Oh, kat sini mesej je. Okay. Oh, pernah. Okay. So, ni bahagian cerun lah ya. Bahagian cerun. Yang ni pun bahagian cerun juga. Okay, so kita nak belajar tentang kecerunan. Okay, bahagian cerun. Jadi kat sini macam P dengan Q ni ni cerun lah ni, okay? Kecerunan. Cerun. P dengan Q tu garis kecerunan. Okay. Yang ni pun mana garis kecerunan? Kalau soalan nombor 2 ni mana garis kecerunan? EF ke FG ke? Respon. Setiap kali cikgu nak tengok mesej kamu dia kena pergi website sana. Alah, tak user friendly lah. Okay, nombor 2. Apa kata kamu cakap lah. Cakap, tak payah mesej sebab kalau setiap kali kamu mesej, cikgu kena pergi kat sini. Nak kena baca mesej je. Kan? So nombor 2, yang mana bahagian kecerunan? EF. EF. Ya betul, EF ni adalah kecerunan. Okey. Jadi kita boleh kira kecerunan ni adalah formula je nak kira kecerunan. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, kita tengoklah untuk kecerunan QR pula. Untuk kecerunan PQ, okey, dia punya jarak mencacang dia apa? Jarak mencacang. Okey, jarak mencacang ini macam kecerunan PQ kan. So jarak mencacang, ni bahagian mencacang dia. Okay, ni yang bahagian mencacang. Lepas tu yang ni bahagian mengufuk. Bila kita tahu dia punya mencacang dengan mengufuk, kita boleh kira dia punya kecerunan. Okay, so apa dia punya jarak mencacang? Berapa unit mencacang dia? Respon berapa unit? 4. 4 1, 2, 3, 4. Ya, 4 unit. Okey, lepas tu bahagian mengufuk dia. Mengufuk berapa unit? 3. Okey, 3 unit. Jadi bila dah tahu dia punya jarak mencacang dengan jarak mengufuk, kita bolehlah kira kecerunan. So macam nak kira kecerunan, formula dia adalah mencacang. Okay, mencacang ataupun cikgu panggil ni Y. Okay, ni Y yang ni X. Okay, so nak kira kecerunan Y per X. Iaitu Y dia apa? Y dia 4, X dia 3. So dapatlah 4 per 3. Ni kecerunan dia 4 per 3. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, kenapa cikgu buat jarak mencacang ni Y? Sebab dia serupa macam ni kan paksi Y kan tak graf. Graf kita ada paksi Y, lepas tu kita ada paksi X kan. X ni yang mengufuk, Y tu yang mencacang, sebab tu cikgu buat Y, X. So Y per X. Okay, nombor 2. So nak tahu kecerunan EF kan, macam nak tahu kecerunan EF, kamu kena tahu dia punya jarak mencacang dia, Y dia. Berapa Y dia? Respon. 2. Lepas tu yang ni, yang mengufuk ni. Yang mengufuk apa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 unit. Jadi kecerunan ni adalah berapa kecerunan dia? 2/5. Ya, 2/5. Okey, next. Kita pergi sudut pula. Okay, nombor 3 dia tanya. Sudut A dengan sudut B, siapa lebih besar? Okey, mana sudut
Cikgu buatlah color ni color biru. Okey, ni sudut A. Lepas ni sudut B. So, mana lebih besar? Sudut A ke sudut B? A. Ya, so sudut A lebih besar daripada sudut B. Okey. Lepas tu kecerunan PQ pula. Dia tanya kecerunan PQ dengan kecerunan EF. Okey. Mana lebih cerun? PQ ke atau EF? Kamu tengok mana lebih cerun? PQ. Ya, betul. PQ lebih cerun Nampak kamu nampak kan dia punya PQ ni. Cerun sangat kan. Bayangkan kalau kamu kat sini kan. Senang jatuh. Kalau kamu kat sini tak berapa nak jatuh sangat. Kalau kat sini senang nak jatuh kan. Jadi PQ lebih cerun Jadi kecerunan PQ lebih tinggi, okey? Lebih cerun maksudnya lebih tinggi lah. Kecerunan dia lebih tinggi ataupun lebih besar ke, okey? Lebih besar pun boleh. Okey. Next. Okey, nombor 5 pula. Dia tanya garis mana yang lebih curam? PQ ke EF? Yang lebih curam. PQ. Ya, PQ, okey. PQ lebih curam daripada garis EF. Okey, settle satu page. Okey, dah settle yang ni. Okey, yang ni pula. Isi tempat kosong. Okey, tadi cikgu kata nak kira kecerunan. Macam nak kira kecerunan cikgu kata tadi? Y per X kan? Y per X. Ini kalau dia punya garisan dia macam ni tau, yang style yang tak ada koordinat, yang macam petak-petak macam ni kan. Yang jenis yang kita panggil yang kotak-kotak yang ada petak-petak ni, yang tak ada koordinat ni. Kita pakailah formula Y per X iaitu apa? Mencacang per dengan mengufuk. Tapi kalau jenis yang ada koordinat, macam ni kita ada koordinat A, kita ada koordinat B. Ni pun garis ni pun kecerunan juga ni. Ni pun kecerunan juga. Tapi dia tak pakai sistem yang petak-petak. Maksudnya dia tak lukis pada yang petak-petak. Dia buat macam ni dia bagi koordinat. Ada 2 koordinat. So macam mana nak kira kecerunan kalau yang ada 2 koordinat? Sama je formula dia Y per X, tapi bezanya kamu tambah sikit iaitu disebabkan kita ada 2 koordinat kan. So Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni formula nak kira kecerunan kalau yang ada 2 koordinat. So kat sini contohlah cikgu buat koordinat A ni, dia tak bagi contoh Okey, contoh cikgu buat koordinat dia ni 1, ni 2. Okey, cikgu bagilah koordinat ni 1, ni 2. Okey, X1, Y dia 2. Yang B tu pula 5, yang ni 6. Okey, so X dia 5, Y dia 6. So kita ada 2 koordinat. 1, 2, 5, 6. Jadi kamu pun masuk dalam formula ni. Okey, tengok Y2, mana Y2 dia? Ni Y2. So Y2 apa dia? Y2 6. Masukkan nilai 6. Lepas tu Y1 dia apa? Y1 dia 2 kan? 2, masukkan 2. So 6 tolak 2. Okay, X2 dia? X2 dia apa? Respon. 5. 5. Lepas tu X1 dia? Ni 1 ni. X1 dia 1. So 6 tolak 2, 4. 5 tolak 1, 4. Jadi 4 bahagi 4 berapa? 1. Ya, so kecerunan dia nilai dia 1. Itulah formula nak kira kecerunan. Daripada 2 koordinat pun kita boleh kira kecerunan pakai formula ni Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kesimpulannya formula nak kira kecerunan kalau ada 2 koordinat ialah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, boleh ni? Boleh. Okey, next. Ni apa benda pula dia tanya ni Okey. Ada nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia tanya apa pula? Okey, pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Maksudnya kan, okey ni garis lurus. Kan? Dia pintas pada paksi Y pada nilai berapa? Apa nilai dia?
Ini garis lurus ni dia pintas kan, dia pintas. Maksudnya dia pintas pada paksi Y pada koordinat apa ni? Ha, kita tengok. 3. 3. Macam kamu tahu 3? Ni, apa koordinat ni? Koordinat P. X dia kosong. X dia kosong kan. Y dia tak bagi nilai kan. So Y dia apa? Cikgu rasa ni nombor 2 ni abaikan lah. Macam tak penting je. Okay, nombor 2 tu abaikan. Okay, kita terus buat ni. Nombor 1 ni. Nombor 2 tu tak apalah. Ni abaikan tak penting pun. Ni abaikan. Okay, tak penting. Okay, next kita pergi ni. Kira kecerunan. Hitung kecerunan bagi garis lurus berikut. Kemudian tentukan sama ada pernyataan yang berikut benar ke atau tidak benar. Okay, dia nak kamu kira kecerunan AB. Mana AB? Ni AB. Ni AB. So kita ada koordinat A dengan koordinat B. So macam mana nak kira kecerunan kalau ada 2 koordinat? Pakai formula apa? Tadi baru cikgu ajar. Apa formula nak kira kecerunan? Yang ada Kuasa 2 tolak Y kuasa 1 per X kuasa 2. X2 tolak X1. Ya, betul. Okey. Okay, jadi Y2, Y2 dia apa? Okay, sebelum tu kamu labelkan dulu. A tu label lah ni X1, Y1. Yang ni labelkan S2, Y2. Ataupun kamu nak terbalikkan dia pun boleh juga. Kamu nak labelkan yang ni X1, Y1, S2, Y2 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia nanti sama je. Okay, kita masukkan nilai Y2. Apakah nilai Y2? Tengok sini Y2 apa nilai dia? Y2 apa nilai dia? Respon. 6. Okay, 6. 6 kan? Lepas tu Y1 dia? 12. 12. Okay, next S2 pula. S2 dia apa? 4. S2 4 kan? Ni S2 4. X1 dia? 10. Okay, 10. Jadi kita masukkan. Okay, 6 tolak 12. Negatif 6. 4 tolak 10. 4 tolak 10 berapa? Negatif 6 Jadi negatif 6 bahagi negatif 6. Berapa? Negatif 6 bagi negatif 6. Berapa? 1. 1. So dapatlah kecerunan dia. Nilai dia 1. Okay. Okay, next. Yang BC pula. Dia nak suruh kamu cari kecerunan garisan BC. Garis BC. Tengok garis BC. Mana garis BC? Ni Ni BC je ni BC. So dia ada 2 koordinat. Iaitu koordinat B dengan koordinat C. Kamu nak kira BC ni punya kecerunan. Okay, cuba kamu tengok BC tu. Cikgu padam ini. Ada kecerun BC ni, cuba tengok. Cerun ke ni? Tak ada. Tak ada kan? Garis dia straight, mengufuk macam ni, dia flat macam ni kan. Mana ada cerun apa ni? Kalau macam ni, sasalah kecerunan dia kosong, okay? Kecerunan dia kosong. Kalau tak percaya, cuba masuk dalam formula. Kamu akan dapat nilai dia kosong. Okay, kita try lah Okay, kita labelkan. Okay, ni X1, Y1, ni X2, Y2. Okay, kita masuk dalam formula. So, nak kira kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, Y2 12, Y1 pun 12, X2 14, X1 dia 10. Jadi, 12 tolak 12 kosong, 14 tolak 10 4. Kosong bahagi 4. Kosong bahagi 4 berapa? Respon kosong bahagi 4. Tak reti tekan kalkulator. Kosong bahagi 4. Kosong. Sebab tu jawapan dia kosong. Sebenarnya tak payah kira pun tak apa Kamu tengok garisan dia flat macam ni memanglah tak ada kecerunan. So nilai dia kosong. Okay, next. Nombor 3 pula. Mana 3? Nombor 3 ni CD. Garis CD. Ada ke kecerunan kalau macam ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada juga Kejap.
Okey, apa beza dia yang tadi? Yang BC ni memang tak ada kecerunan ya. So nilai dia kosong bila kamu masuk pun, kosong bahagi 4, kosong. Tapi kalau style macam ni, kalau dia menegak macam ni, pun tak ada kecerunan juga. Tapi kan jawapannya bukan kosong tau, jawapan dia tidak tertakwif. Tidak tertakwif. Kenapa tidak tertakwif? Sebab ni kan bila kamu masuk dalam formula, dia bukannya kosong bahagi ni, dia dapat apa? Cubalah kita masuk formula. Okay, ni koordinat C, ni koordinat D kan. Okay, so kita pun masukkan dalam formula. Okay, label lah. Okay, label. Ni S1, Y1. Okay, ni S2, Y2. Okay, masukkan dalam formula kecerunan. Kecerunan formula dia apa? Y2. Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. Tak cuba pakai whiteboard lah. Tak payah. Okey, Y2 dia apa Y2 dia? Sekejap, saya pakai whiteboard sekejap. Dah pukul apa dah? 4.25 lah, 4.26 lagi 4 minit lah. Kenapa Cuba tak boleh buka Zoom tadi, pelik lah. Siapa tahu apa masalah Zoom dia? ada problem cikgu. Zoom Malaysia ada problem. Lah, kamu tahu siapa Malaysia? Yang kamu tahu. Memang kamu. Ada orang send gambar. Lah. Kenapa tak bagi dah guna tu? Tak apalah. Okey. Cikgu suka Zoom sebab dia macam lagi senang kan Google Meet ni. Tengok, cikgu kan boleh baca pun mesej kamu, nak baca mesej kamu kena pergi kat sini lah. Leceh kan, betul tak? Leceh. Okey. So, kecerunan Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. So, Y2, berapa tadi Y2? Nilai Y2 5 5, Y1 12. Lepas tu X2 14, X1 14. So, 5 tolak 12 berapa? Respon. Minus 7. Minus 7. 14 tolak 14? Kosong kan? Cuba kamu tekan kalkulator. Kalau negatif 7 bahagi kosong, dia akan tunjuk apa jawapan dia. Mat error. Kalau dia bagi jawapan mat error kan, maksudnya kan jawapan tu adalah tak tertakwif Jawapannya adalah tak tertakwif. Dia lain tau kalau yang ni, kalau kosong bahagi 4 ni, kalau kamu tekan kalkulator kan, kosong bahagi 4, dia akan bagi nilai dia kosong, betul tak? Kan? Betul. Tapi kalau dia bagi jawapan mat error macam ni, maksudnya tak tertakwif Okey, tulis tak tertakwif lah. Jangan tulis kosong tulis tak tertakwif. Okey, dah pukul apa dah? 4.28. Nak sambung ke? Ni last. Okey, last. Nombor 4. 5 dengan 6 ni kamu buatlah sendiri homework. Boleh? Boleh. Okey, kita buat garis DE. Okey, mana DE? Okey, ni DE. Lepas tu dia ada dua koordinat. Ni kan koordinat D dengan koordinat E. Okey. Apa-apa hal kamu labelkan dulu koordinat. X1, Y1, X2, Y2. Atau kamu nak labelkan yang ni X1, Y1, yang ni nak labelkan S2, Y2 pun boleh tak ada masalah. Okey, lepas tu masuk dalam ni. Jadi kecerunan formula dia Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. Okay, so Y2 apa? Y2 5, Y1 dia 2. Lepas tu X2 dia 14, X1 dia 17. Okay, 5 tolak 2 berapa? 3. 3. 14 tolak 7? Negatif 3. So 3 bahagi negatif 3. Berapa? Negatif 1. Jadi kan kecerunan dia adalah negatif 1. Okay, kenapa dia negatif? Sebab dia menghala ke kiri. Garisan dia menghala ke kiri. Ke kiri. Kalau dia menghala ke kiri, kamu akan dapat kecerunan dia kalau dia menghala ke kiri, kamu akan dapat kecerunan dia negatif.
Okay. So jadikan kesimpulannya apa? Garis, okay, kita ada keturunan yang positif kalau dia ke kanan. Kalau ke kanan macam ni, kita panggil keturunan dia positif. So kamu akan dapat nilai dia positif lah, okay? Bukan negatif, kamu dapat nilai dia positif macam tadi kan, ni kan, garisan ni kan. Kamu dapat nilai dia positif kan? Positif berapa ni? Positif 1. Sebab dia ke kanan. Kalau dia ke kiri, kamu dapat dia ke kiri macam ni. Kalau ke kiri, dia keturunan dia negatif. So kamu akan dapat nilai dia negatif. Sebab tu yang ni, yang kamu kira tadi tu, kamu dapat tadi berapa tadi? Negatif 1. Negatif 1 kan. Sebab garisan dia ke kiri, okay? Ke kiri. Macam ni dia ke kiri. Ni ke kiri, negatif. Kalau ke kanan, positif. Kanan selalu positif kiri selalulah negatif-negatif ni. Okey, dah tu je lah kelas. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bye-bye.